Mereka wira di sebalik pandemik. Ketibaan tahun 2020 menyaksikan perubahan ketara dalam norma kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Serangan virus corona atau COVID-19 tidak hanya mencatatkan jutaan kes dan ratusan ribu kematian, malah telah menumpuhkan persekitaran ekonomi dan sosial secara global. Siaran eksklusif Majalah 3 selama 2 jam malam ini mengetengahkan petugas barisan hadapan yang telah berkorban keringat, menumpahkan air mata dan mempertaruhkan nyawa mereka demi memerangi wabak ini. Serta sukarelawan yang turut sama berganding bahu menyokong jihad petugas perubatan. Sebab aku tak sangka tiba-tiba 6 hari dekat ICU tiba-tiba terus meninggal. Juga mereka yang diibaratkan memperoleh peluang kedua untuk meneruskan kehidupan setelah sembuh daripada jangkitan COVID-19. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Seiring limpahan kes membabitkan jangkitan COVID-19, Hospital Sungai Buloh turut menjadi tumpuan masyarakat dengan kepakaran yang terdapat di sini. Wad 4C yang merupakan wad khas bagi penyakit berjangkit menjadi nadi bagi hospital ini dalam menghadapi pandemik COVID-19. Menempatkan 5 doktor dan 4 hingga 5 jururawat bagi setiap shift, wad ini menyediakan 13 bilik dengan kapasiti 28 katil. Julung kalinya, kru Majalah 3 diberi peluang secara eksklusif untuk merakamkan wira-wira yang menjadi tunjang di wad ini. Penggambaran yang dilakukan pada awal Mei menunjukkan keadaan yang agak lengang memandangkan terdapat peningkatan dalam jumlah kes sembuh COVID-19. Namun masih terdapat 10 pesakit positif jangkitan wabak COVID-19 yang menerima rawatan di sini. Mula berkhidmat di hospital ini sejak 7 tahun lalu, Azilah antara 26 jururawat yang telah menumpahkan keringatnya untuk merawat para pesakit di wad ini. Walaupun terpaksa berhadapan dengan risiko yang tinggi, ibu kepada 3 cahaya mata ini tidak lelah memberikan perkhidmatan terbaik demi pesakit-pesakitnya. Sebenarnya kita mana-mana pun kita rawat pesakit, kita nak dia sihat, nak balik. Suruh dia balik rumah, jumpa keluarga. Macam saya bila jumpa pesakit, saya akan cakap, makcik saya nak makcik balik jumpa keluarga. Kita orang tak balik tak apa, jaga makcik. Macam tu, sampai perasaan macam tu. Sebab kita tak nak dia orang sakit sampai meninggalkan. Kalau kita nak dia orang pulih lah. Sebelumnya, para petugas di wad perubatan ini berpengalaman mengendalikan pelbagai kes jangkitan wabak lain, antaranya sindrom pernafasan akut teruk, SARS dan influenza A H1N1. Justru kelengkapan fasiliti memainkan peranan penting bagi membantu petugas perubatan untuk mengekang penularan jangkitan sebarang wabak. Antaranya adalah makmal mini untuk mesin arterial blood gases, sebuah bilik bagi rawatan dialisis dan monitor penanda aras untuk tekanan udara. Antara fasiliti yang melengkapi wad 4C ini adalah monitor ini. Monitor ini berfungsi untuk menunjukkan kadar tekanan udara di dalam bilik pesakit. Kadarnya perlu berada di bawah sifar
untuk yang menunjukkan udara daripada dalam bilik pesakit tidak keluar ke koridor ward dan seterusnya boleh memberikan ancaman kepada para petugas. Sistem udara yang daripada dalam bilik pesakit ni ke mana dia akan dibawa? Okey, udara yang di dalam bilik pesakit ni dia akan ditapis melalui UV light dan kita ada satu HEPA filter. So maknanya udara yang akan keluar balik adalah udara yang bersih. Dan udara yang di dalam ni tidak akan keluar daripada bilik pesakit dan tidak akan membahayakan kepada staf kita yang di luar. Setiap masa, pintu untuk semua bilik pesakit perlu berada dalam keadaan tertutup rapat. Monitor akan mengeluarkan bunyi penggera sekiranya terdapat kebocoran udara dari dalam bilik pesakit. Pakaian perlindungan peribadi atau Personal Protective Equipment (PPE) antara perkara yang menjadi bualan ketika ini. Peningkatan kes COVID-19 di peringkat global menjadikan permintaan mendadak terhadap kelengkapan PPE untuk petugas barisan hadapan. Walau hampir setiap hari terpaksa menyarung PPE untuk menjalankan tugas merawat, Azilah tetap berhati-hati agar tidak mendedahkan dirinya kepada jangkitan wabak pandemik ini. Pertama kali memang sangat takutlah sebab kita first doktor bagi tahu awak kena jaga penyakit pesakit ni. Jadinya sebelum tu kita dah tengok kat TV kes ni tinggi dekat Wuhan, China kan, dan sampai bawa kematian. So memang sangat takutlah masa tu. Tapi selepas diberi penerangan oleh pakar kami, so semangat dan teamwork rakan-rakan sekerja di Paksi ni, saya rasa itu tanggungjawab kita orang lah untuk menjaga pesakit, mengawal rebakan ni lah, dari menjadi semakin teruk lah. Tidak selesa, panas dan melemaskan. Itu antara luahan yang sering kedengaran. Namun ia wajib diamalkan kerana diibaratkan sebagai benteng pertahanan untuk mengurangkan risiko jangkitan. Purata jumlah penggunaan PPE bergantung kepada jumlah pesakit. Di waktu puncak, ia mampu mencecah sehingga 4 set PPE sehari bagi seorang petugas. Satu set PPE lengkap merangkumi sarung tangan berlapis, topeng muka N95 atau surgical mask, penutup kepala, alat pelindung muka, gaun isolasi, apron plastik dan pelindung kasut. Pertamanya dalam pemakaian PPE lah. Contohnya macam first saya attend pesakit yang kritikal. Kita orang pakai PPE dekat dalam bilik, ambil masa yang lama lah untuk keluar. So memang basah lah kalau kita nak selepas keluar dari bilik tu lah. Biasanya ambil, kalau nak settle patient kritikal tu dalam 4 jam macam tu. So kita berani nak keluar kan. Mula terbabit dalam bidang penyakit berjangkit sejak berkecimpung dalam dunia kejururawatan, ibu berusia 27 tahun ini sentiasa menitik beratkan soal kebersihan diri sebagai antara langkah pencegahan daripada dijangkiti penyakit. Mulanya keluarga, terutama mak saya lah, susah nak terima lah sebab risau keselamatan. Saya ada anak kecil. Tapi selepas dah bagi penerangan, saya cakap ini jihad untuk saya, untuk negara jugalah. Mak fahamlah. Suami pun banyak membantulah. Assalamualaikum. Maaf ganggu. Penugasan untuk menemu bual individu yang telah sembuh daripada jangkitan COVID-19 membawa kru Majalah 3 ke Sungai Buloh, Selangor. Berusia 41 tahun, Reza Huzairi Zainuddin tidak menunjukkan sebarang gejala. Namun bapa kepada 3 cahaya mata ini disahkan positif COVID-19 pada 3 Mac lalu. Dia yang merupakan pesakit kes ke-46 di Malaysia telah mendapat rawatan di Hospital Sungai Buloh. Saya tak ada simptom yang teruk. Bila tak ada simptom ni, bagi saya okey lah. Lepas 3 hari kita tak akan rasa depressed lagi, dah tak. Kita dapat kontrol. Tapi bila tahu anak pula dapat,
Time itu memang saya rasa betul-betul down sangat. Saya tak tahu nak buat apa. Pasal saya nak keluar untuk bawa anak, tak boleh. Setiap pesakit dibekalkan phone number nurse dan juga ada satu talian lah ya, untuk kita senang kontak. So bila saya tahu anak saya tu, saya duk call yang itulah. Tapi Alhamdulillah, semasa saya tengah call, ada nurse datang dan nurse tu minta, kata, Cik Reza, you pack barang sekarang. Saya kata, kenapa? Dia kata, pasal cik kena move ke ward lain untuk duduk sekali dengan anak. Jadi masa itu saya rasa macam lega sangat bila tahu kata anak akan duduk dengan kita. Anak bongsunya Zilfizri Huzairi, 12 tahun, disahkan positif COVID-19 pada 6 Mac lalu. Walau terpisah sementara daripada dunia luar, mereka perlu akur selagi tidak disahkan bebas wabak ini. Masa hari yang pertama kami diminta untuk isi borang. Jadi salah satu borangnya adalah borang yang mana you mengaku. Yang ni kata benda ni serius betul. Di mana you kena sign borang yang you takkan lari. Kalau you lari keluar, you akan dikena penjara. Saya nasib baik kerana saya punya katil di sebelah tingkap. Saya tengok yang tu lah, tapi 11 hari view yang sama. Pengalaman ditempatkan di dalam wad isolasi Hospital Sungai Buloh tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Jarak pergerakan setiap penghuni di wad hanya terhad dari katil sehingga ke tandas yang boleh dianggarkan hanya 2 ke 3 meter sahaja. Daripada awal saya masuk, kita dah nampak bukan something yang biasa. Something yang luar biasa. Pasal bila kita masuk di dalam situ pun, you tengok semua pakai PPE yang lengkap. Semua bertutup. Bila masuknya, kita ada wabak. Jadi bila masuk di dalam hospital pun dia ada line merah. So semua pesakit cuma dibenarkan dibawa masuk tu ke dalam ruang line merah tu saja. Jadi kita masuk dalam ward, kita beranggapan bahawa macam masuk hospital biasa. Tapi tak sangka kami dikunci untuk mengurangkan risiko. Risiko di mana sometimes kita nak keluar, kadang kita dah stres sangat dalam situ, kita nak keluar. Bila dikunci tu, hanya itu kita start rasa depresnya, stresnya. Duduk dalam hospital tu bukan sampai kita rasa emosi terganggu tau. Tapi dia lebih kepada kita tahu yang kita ada virus tu masih positif. Masa kita nak masuk dalam hospital, bila kita tahu kita positif pun, dalam fikiran kita dah fikir lah, aku nak keluar ini mati ataupun hidup. Saya dalam 10 hari, 9 hari, saya dah negatif. Bayangkan orang yang duduk 20 hari dalam hospital, yang bila dia tahu aku masih positif. 2 hari lepas tu check positif. 2 hari lepas tu check positif. Emosi terganggu yang itu. Sebenarnya dia lebih kepada aku masih positif. Masa saya 3 kali pun positifnya itu pun saya dah rasa. Terutama bila kita masih positif, tiba-tiba yang rakan dalam ward tu, dalam bilik sekali itu, dia dah negatif, dah discharge. Lagi emosi kita terganggu. Pengalaman terasing daripada keluarga menjadikan Reza semakin menghargai setiap detik yang terluang bersama mereka yang tersayang. Apatah lagi di bulan Ramadan ini. Kini Reza dan keluarganya semakin berhati-hati dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Bila orang yang terkena macam saya ni, kami sendiri secara automatik kami dah build up that knowledge yang untuk social distancing, untuk sanitize ni semua kami dah buat. Even kalau dalam rumah sekalipun. Umum mengetahui pemakaian PPE antara elemen penting yang perlu diamalkan ketika merawat pesakit COVID-19. Namun, prosedur untuk menanggalkan alat perlindungan diri ini atau doffing memainkan peranan yang lebih penting. Prosedur doffing perlu dilakukan dengan teliti kerana kebolehupayaan untuk merebakkan virus menjadi lebih tinggi sekiranya ia dilakukan secara sembrono. Bermula dengan lapisan pertama sarung tangan dan disusuli dengan apron plastik, gaun isolasi, alat pelindung muka, penutup kepala, topeng muka, pelindung kasut dan lapisan kedua sarung tangan. Setiap alat ini perlu diselangi dengan penggunaan cecair sanitasi tangan.
Walau prosedurnya tampak meletihkan, ia wajib dipatuhi agar mengurangkan risiko jangkitan. Memang masa ada kes yang begitu penat sangat sampai kita orang rasa tak makan pun, sampai tak keluar dari bilik, full PPE, satu hari shift tu memang letih lah, memang sangat letih. Memang nak menangis pun ada kadang tu sampai nak pergi toilet pun tak boleh nak pergi toilet, sampai rasa macam nak give up pun kita tak boleh nak give up kan, sebab kita tahu kita ada keluarga. Saya fikir saya ada keluarga. Saya kena ada tanggungjawab untuk lindungi keluarga saya. Bukannya keluarga juga masyarakat lain. Sebab tu saya kena jaga pesakit ni. Sejak menerima pesakit pertama pada penghujung Januari 2020, Hospital Sungai Buloh semakin dikenali kerana kepakaran menguruskan penyakit berjangkit. Selain Ward 4C, ward-ward lain di Hospital Sungai Buloh turut digerakkan untuk menampung kemasukan pesakit-pesakit yang dijangkiti wabak COVID-19. From the moment that she landed. Kami memang sedia maklum sekiranya ada wabak yang berlaku di luar negara, kami memang akan sentiasa bersiap sedia. Jadi ketika wabak itu melanda dalam sekitar hujung bulan 12, kami telah membuat persediaan pada awal Januari dengan bermesyuarat dan membuatkan plan strategi sekiranya wabak tersebut melanda Malaysia. Alhamdulillah dengan persiapan awal, Sungai Buloh bersedia untuk menerima pesakit pertama yang dihantar daripada Johor Bahru pada sekitar bulan 1 selepas Tahun Baru Cina. Berusia 39 tahun, ini merupakan tahun keempat Dr. Nur Arisah Misnan berkecimpung dalam bidang perubatan penyakit berjangkit. Jika sebelumnya dia bertugas di bahagian perubatan umum, minat yang mendalam terhadap penyakit berjangkit mendorong Dr. Arisah untuk mendalami bidang ini. Menyedari setiap wabak mempunyai risiko kematian, Dr. Arisah yakin ia mampu ditangani selagi mereka kekal fokus dalam menjalankan penugasan masing-masing. Bila saya memilih untuk menjadi pakar penyakit berjangkit, itu sendiri telah memberi kejutan kepada ahli keluarga saya. Tetapi atas sebab minat dan alhamdulillah selama 3-4 tahun saya telah berkecimpung dalam bidang ini, tiada perkara yang buruk pernah terjadi. Jadi confidence level family members semakin bertambah, malah mereka sentiasa mendoakan keselamatan saya dan menyokong saya dengan membantu menjaga anak-anak saya supaya saya kekal fokus dalam tugasan saya di sini. Hospital Sungai Buloh merupakan pusat rujukan kebangsaan bagi penyakit berjangkit. Maka tidak heranlah hospital ini turut dikenal pasti sebagai pusat kecemerlangan bagi penyakit berjangkit selain pembedahan neuro, kecemasan dan trauma serta beberapa perkhidmatan lain. Pengorbanan semua petugas perubatan sebagai pejuang barisan hadapan dalam menangani pandemik COVID-19 bukan satu perkara yang mudah. Namun, momen melihat pesakit mereka mampu kembali sihat dan menjalani kehidupan yang normal merupakan satu pengalaman yang amat bernilai termasuk kepada Dr. Arisah. Apabila saya berjumpa dengan pesakit ICU pertama yang dapat discharge keluar daripada ICU dan kemudian kita discharge balik ke rumah. Kemudian 2 minggu selepasnya saya tengok sendiri dia di klinik, datang dalam keadaan yang sihat, yang gembira dan saya rasa benda ni something yang kita boleh achieve. It's not something yang all negative. Jadi itu sendiri memberikan semangat kepada kami untuk sentiasa
berusaha yang terbaik agar pesakit kita sihat, dapat pulang, dapat bersama dengan keluarga dan datang kembali kepada kami yang memberitahu bahawa mereka sihat dan dapat hidup normal, walaupun sebelum tu mungkin mereka rasa risau dan takut, yalah bila masuk ICU agak kritikal kan, tapi dapat balik rumah, dapat jalan semula, itu ada momen yang paling saya rasa amat berhargalah. Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Sungai Buloh, Selangor. Lokasi yang sebelum ini menempatkan asrama pelatih kini bertukar wajah menjadi antara 409 stesen kuarantin COVID-19 bagi menempatkan lebih banyak pesakit. Mampu memuatkan 1,200 katil di 8 buah blok, pusat ini bersiap siaga untuk menerima sebarang kemungkinan gelombang jangkitan COVID-19 yang seterusnya. Demi kelancaran, pusat kuarantin ini turut menempatkan 232 anggota dan pegawai daripada beberapa agensi untuk membantu, antaranya PDRM, PGA, Rela, JKM dan lain-lain. Assalamualaikum. Salam. Sihat? Alhamdulillah. Berasal dari Kanga, Junidah Othman telah disahkan positif COVID-19 pada 30 Mac lalu. Ibu kepada 4 cahaya mata ini antara pesakit COVID-19 yang ditempatkan di Hospital Sungai Buloh. Sebab baru tadi memang tak naik langsung. Cuba. InsyaAllah. Walau kini telah dibenarkan pulang ke rumahnya sejak 1 Mei lalu, dia perlu bergantung kepada alat persenaman pernafasan Tri-Flow Spirometer ini bagi melancarkan proses pernafasannya. Inilah hari-hari makcik buat exercise. 1 jam doktor galakkan kena buat 10 kali. Untuk dapatkan paru-paru kita kan. Tapi tak makcik semput. Mesra disapa sebagai Mak Jun, ibu berusia 63 tahun ini telah 2 kali koma sepanjang berada di unit rawatan rapi ICU Hospital Sungai Buloh dan terpaksa bergantung kepada alat bantuan pernafasan. Tuhan saja yang tahu, makcik tak sedar. Bila dia koma tu, makcik dengar orang cakap tapi makcik lidah kelu tak boleh bercakap. Sebelum makcik dikomakan, dia suruh makcik mengucap, ingat Allah. Antara hidup dengan mati kalau koma tu. Tangan kaki semua berjarum, berikat. Semua kaki tangan semua berikat. Sebab dia orang takut makcik lasak, tarik ke apa. Lepas tu bila dah buka semua tu, makcik minum, makan semua melalui tiup. Makcik buat exercise. Dia tidak menunjukkan sebarang simptom COVID-19, namun virus itu telah menjejaskan organ paru-paru dan buah pinggangnya. Bagai mati hidup kembali. Itu ungkapan tepat bagi menggambarkan perasaan Junidah. Makcik sentiasa berdoa, sentiasa berzikir. Tak ingat lain, semua ingat Allah sajalah. Hanya Tuhan saja yang tahu. Hati makcik sekarang tak tahu makcik nak cakap. Seolah-olah mati hidup semula. Bagi peluang makcik kehidupan kedua. InsyaAllah makcik akan cuba mengubah kehidupan ini lebih baik lagi. Ramadan kali ini disambut dengan kesyukuran buat para pejuang barisan hadapan dengan peningkatan kes sembuh COVID-19 dan memberi mereka sedikit ruang untuk menarik nafas lega setelah berbulan bertarung merawat pesakit-pesakit yang dijangkiti. Langkah penjarakan sosial antara norma baharu yang diterapkan dalam amalan seharian kita. Kini, ruang pantry di Ward 4C yang sedikit terbatas ini hanya boleh menempatkan 2 hingga 3 orang sahaja dalam satu-satu masa. Mereka akan bergilir untuk berbuka puasa, manakala petugas yang bukan Muslim akan menggantikan penugasan di ward.
Penugasan secara shift membuatkan petugas perubatan sepertinya terpaksa mengorbankan waktu bersahur dan berbuka puasa bersama keluarga demi tanggungjawab yang telah diamanahkan. Sebab sebagai doktor, kalau on call, kita dah biasa berada di hospital kan. Bagi saya dapat berbuka dan bersahur dengan keluarga tu satu momen yang alhamdulillah saya appreciate lah kalau dapat. Tapi sebagai petugas perubatan, ini adalah satu pengorbanan yang kita memang akan lalui. Sama ada kita bertugas sebagai jururawat, pegawai keselamatan di hospital, doktor, siapa saja yang bertugas dalam bidang kesihatan memang faham ini adalah satu pengorbanan yang kita perlu lakukan. Awal bulan ini, lebih kurang 280 orang pegawai perubatan terlibat dalam proses pengambilan sampel secara besar-besaran atau mass sampling di sekitar Chowkit dan Kampung Baru, Kuala Lumpur. Diketuai oleh Dr. Roslaili Khairuddin, Pegawai Perubatan Epidemiologi Daerah Pusat Kesihatan Titi Wangsa, operasi mass sampling ini turut dibantu oleh pegawai-pegawai klinik kesihatan daerah dari pelbagai negeri. Ia merupakan kali ketiga operasi mass sampling ini dijalankan di kawasan Chowkit, lokasi berisiko jangkitan COVID-19 yang merekodkan banyak kes positif. Kesemua petugas yang telah lengkap mengenakan PPE ini dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama akan menjalankan operasi mass sampling, manakala kumpulan kedua ditugaskan untuk berkunjung dari rumah ke rumah di sekitar Chowkit bagi menggesa mereka menjalani proses saringan. Maklumat peribadi diambil untuk memudahkan urusan pengesanan kes sekiranya didapati positif jangkitan COVID-19. Mereka berpecah dalam kumpulan yang kecil untuk mendapatkan maklumat dari rumah ke rumah. Anak umur berapa tahun? Masuk kolej Masuk kolej. Okey, 2 orang. Buat sekali lagi lah sebab yang 2 minggu nak lepas. bagi aku kerja banyak kat dapur tu. Bersih. Ada yang memberi kerjasama, tidak kurang juga yang berdalih dengan pelbagai alasan untuk tidak menjalani proses saringan. Aku bersepah kat dapur lah, Mak. Boleh je, puan boleh pergi pukul 10. Kesabaran yang tinggi perlu diterapkan untuk berhadapan dengan kerenah seumpama ini, apatah lagi bagi petugas yang sedang menjalani ibadah puasa. Pandang ni puasa-puasa ni, itu puasa nak tengah-tengah pandang. Majoriti penduduk di sekitar kawasan ini merupakan warga asing. Maklumat peribadi mereka turut diambil dan direkod untuk memudahkan proses pengesanan. Terdapat 4 kaunter yang tersedia, iaitu untuk pendaftaran, borang makmal, sampling dan home surveillance. Bagi memudahkan orang awam ke lokasi mass sampling, shuttle van turut disediakan untuk warga emas yang tidak berupaya berjalan kaki ke lokasi saringan. Dianggarkan seramai 2 hingga 3,000 orang menjalani proses saringan pada hari itu. Pengalaman berkhidmat selama 6 tahun sebagai pegawai perubatan di Klinik Kesihatan Kuala Lumpur sememangnya melatih Dr. Muhammad Farid Azrai Muhar dalam berhadapan situasi genting seperti ini. Apatah lagi dengan pemakaian set PPE dalam keadaan yang panas dan sedang berpuasa. Tengok ke atas. Okey, bunyi A. Okey, bagus. Okey lagi. Okey. Berpuasa berjalan seperti biasa, bersahur, berbuka. Cuma rutinnya adalah setiap hari kita hanya perlu bersedia dengan aktiviti ad hoc ataupun secara mengejut di mana saringan-saringan seperti ini kita lakukan dengan keadaan yang mengejutlah. Jadi kalau ada kes-kes yang baru, kita perlu datang turun dan membuat saringan pada keadaan yang kala yang cepatlah.
Sejak kes pertama COVID-19 dilaporkan di Malaysia pada 25 Januari, bapa kepada dua cahaya mata ini tidak berpeluang menemui keluarganya dek tuntutan tugas di lapangan. Perkara pertama yang saya nak buat bila keadaan ini sudah berakhir sembuh, saya rasa saya akan pergi bercuti dan meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga lah dan anak-anak, kerana saya rasa mereka pun sudah lama menunggu saya selesai ya untuk bertugas dan sebagainya. Ya. Selepas proses pengambilan sampel, swab stick akan diletakkan di dalam tube khas dan ditanda dengan maklumat pemiliknya. Prosedur ini perlu dilakukan dengan teliti agar tiada keciciran atau pertukaran maklumat sampel. Hanya 20 tube sahaja yang akan diletakkan di dalam setiap beg pembungkusan plastik. Usai pengambilan sampel, setiap individu yang telah menjalani proses saringan akan dipakaikan dengan tag di pergelangan tangan yang menunjukkan mereka telah menjalani proses persampelan. Setelah selesai proses saringan, setiap petugas akan beratur untuk menjalani proses disinfeksi pada set PPE mereka sebelum melakukan proses doffing. Terletak di Sungai Buloh, Selangor, Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan atau MKAK antara institusi penting dalam menjalankan diagnosis sampel COVID-19 di Malaysia. Sampel COVID-19 pertama di Malaysia dan sebilangan sampel positif lain berjaya dipencil di makmal ini. Tidak hanya memberi perkhidmatan kepada semua fasiliti kesihatan seperti hospital, klinik kesihatan dan pejabat kesihatan daerah PKD di Malaysia, makmal ini juga bertanggungjawab menjalankan ujian harian ke atas sampel COVID-19 dengan purata 1,500 hingga 2,000 sampel sehari. Sampel-sampel yang diterima akan dibawa ke makmal virologi melalui laluan khas yang disediakan. Ia akan diperiksa satu persatu bagi memastikan setiap sampel berada dalam keadaan baik. Kemudian sampel akan melalui proses pengekstrakan melalui 3 peringkat, iaitu sample lysis, washing dan elution of the final extracted RNA. Terakhir, sampel akan melalui proses PCR master mix dan adding template sebelum dibawa ke PCR untuk menganalisis sampel, yang mengambil masa 1 jam 40 minit. Analisis dan validasi keputusan sampel akan dibuat bagi menentukan ia positif atau negatif COVID-19. Okay. Untuk analisis the result, first kita kena tengok negative control, dia mesti no amplification curve. Reagent control no amplification curve dan positive control mesti ada amplification curve, so the whole test ini adalah valid. Oleh itu, untuk analisis patient sample, kita akan tengok clip one by one. Sekiranya tak ada amplification curve, patient ini adalah negatif dan akan lihat ke patient nombor 2, ketiga dan seterusnya. Ini adalah analisis sampel pesakit. Mula bertugas di MKAK sejak 7 tahun lalu, Wan Nur Afiza Wan Muhammad Arifin antara pegawai sains yang bertugas di sini. Selain menguruskan makmal dan kajian teknikal, anak kelahiran Perlis ini antara petugas makmal yang dipertanggungjawabkan untuk berkhidmat di Makmal Biological Safety Level 3 BSL 3. Di sini, penggunaan PPE yang lengkap diwajibkan termasuk Powered Air Purified Respirator PAPR yang menggunakan kuasa bateri cas semula.
Makmal bertekanan rendah ini dilengkapi dengan HEPA filter bertujuan melindungi persekitaran daripada penyebaran virus. Kita telah pun mengambil langkah-langkah pengawalan yang sepatutnya bagi mengurangkan risiko daripada risiko yang tinggi kepada risiko yang rendah, di mana disebabkan ada tindakan kawalan tersebut, so kita dapat handle COVID. So bagi saya, kita tidak perlu risau lagi lah tentang risiko untuk dijangkiti oleh COVID-19. Proses penghantaran material ke dalam BSL-3 ini juga memerlukan prosedur operasi standard yang bersesuaian. Bahan yang dihantar akan diletakkan di ruang khas ini dan akan dibiarkan seketika di bawah sinaran cahaya UV. Ia bertujuan membunuh kuman yang terdapat pada permukaan material sebelum dibawa masuk ke dalam makmal. Selain pemakaian PPE, makmal dengan kadar risiko yang tinggi ini menuntut tenaga kerja yang terlatih dalam pengurusan BSL-3 serta pengendalian dan penyimpanan virus yang terkawal bagi melindungi petugas dan persekitaran. Disebabkan kita telah pun dilatih dengan cara yang betul, cara menguruskan ataupun bekerja dalam BSL-3, oleh itu mentally kita actually dah pun kita dah ready lah, sebab kita pun dah terlatih, jadi kita tidak perlu risau. So far itulah mentally kita kena mempunyai tahap kesihatan mental yang tinggi lah untuk bekerja dalam keadaan yang, especially dalam BSL-3 kita minus 50 tekanannya, oleh itu badan kita akan menjadi lebih cepat penat dan juga kita memikirkan sampel tu adalah sampel positif. So secara logiknya mental kita akan kurang, tapi sebabkan kita telah pun ready, so okeylah. Selain kepakaran tenaga kerja, MKAK turut dilengkapi fasiliti canggih bagi membantu kajian virus yang dikesan, antaranya mikroskopi transmisi elektron. Walau proses pengujian struktur patogen ini agak rumit, ia amat membantu dalam mengenal pasti ejen penyakit dengan lebih cepat. Selain itu, MKAK turut menyediakan virus transport media VTM yang berfungsi untuk meletakkan sampel swab di dalamnya. Bangunan yang terletak di Jalan Tun Razak ini adalah sebuah organisasi yang bertanggungjawab menyediakan bekalan darah serta komponen-komponen darah yang selamat dan mencukupi. Terdapat dua jenis pendermaan darah yang utama, iaitu pendermaan darah utuh atau whole blood dan juga apheresis. Pendermaan apheresis ialah pendermaan komponen darah seperti plasma atau platelet mahupun kedua-duanya sekali. Dalam waktu genting ini, Pusat Darah Negara juga turut tampil dengan penyelidikan bagi menggunakan plasma sebagai rawatan untuk pesakit COVID-19. Penderma plasma ni sebenarnya memang kita lakukan di Pusat Darah Negara untuk sekian lama, ya. Kerana di dalam plasma sendiri terdapat pelbagai bahan, ya. Dan untuk penderma plasma konvalesen ni, di dalam cecair plasma tersebut terdapat antibodi yang boleh melawan penyakit COVID-19. Itulah antara sebab yang mana kita ingin dapatkan plasma daripada mereka. Jam 7.30 pagi. Reza Zuhairi Zainuddin yang merupakan penderma plasma darah pertama di Malaysia hari ini sekali lagi tampil untuk menderma plasma darahnya. Walaupun dia telah disahkan bebas sepenuhnya dari wabak COVID-19, sebagai langkah pencegahan, pihak Pusat Darah Negara tetap mengamalkan prosedur pendermaan di mana setiap penderma yang hadir wajib melalui proses saringan awal.
Pemeriksaan untuk menentukan tahap kepekatan sel darah merah berada pada paras hemoglobin perlu dibuat sebelum proses pengambilan plasma dilakukan. Dah cek darah, darahnya best A lah. So HB pun 14.7. Okay, kalau 14 ni agak sensitif kita dah. Setelah selesai melalui proses saringan awal, Reza akan dibawa ke bilik penderma khas yang terletak di sebelah bilik rawatan. Panjang hidup saya lah, saya tak pernah menerima darah. Pasal saya ni ada masalah fobia dekat jarum. Jarum ni saya tak boleh betul. Tapi sejak saya masuk ke hospital kena COVID ni, kita dia ambil selang sehari, dia ambil dicucuk jarum untuk ambil darah. Jadi kita dah tak kisah dengan darah ni. Saya pun dah okey dengan ni. Cuma kita tahu sakit, tapi kita dah agak sakit tahap mana. Macam kita kena sikit ni kan. Tapi saya tahu jarum yang untuk ambil darah ni besar sikit. Dan jarum yang ambil untuk plasma ni agak besar. Kerana dia bukan saja satu hala, dia dua hala. Dua hala maksudnya dia ambil darah, dia proses, dia masukkan darah balik. Kan? Pasal kita tak hilang darah. Yang hilangnya adalah plasma. Tapi plasma ni boleh digantilah dengan cepat. Pasal 2 minggu kita dah derma semula. Plasma adalah cecair kuning dalam darah yang mengandungi antibodi yang akan diproses sebelum diberikan kepada pesakit. Tidak semua individu dibolehkan menderma plasma. Mereka perlu sihat daripada sebarang penyakit kronik, tidak mengambil sebarang ubat pada jangka masa panjang serta mempunyai tahap kesihatan yang optimum. Anak kelahiran Jitra Kedah ini menjadi penderma konvalesen plasma sulung negara pada 2 April lalu. Plasma darah Reza cukup ampuh, sihat dan bersesuaian serta memenuhi kriteria yang dapat membantu rawatan pesakit COVID-19. Dengan berat badan 65 kg, hanya 500 ml plasma darahnya boleh diambil pada satu-satu masa. Penggunaan mesin apheresis autopheresis C system amat penting dalam proses pengambilan plasma. Ia berfungsi secara automatik ketika proses pengasingan sel darah merah dan plasma. Begitu juga apabila plasma dimasukkan ke dalam beg darah dan ketika darah dimasukkan semula ke dalam badan. Kita bukan saja survivor, kita pun sebagai savior orang kan. Bekas pesakit nak bantu. Ada hope di mana yang sekarang KKM Hospital Sungai Buloh tengah usahakan research terhadap plasmanya ni. Pasal plasma sebelum ni pun dah dibuat. Yang penyakit-penyakit ada yang plasma donation ni membantu macam kanser ataupun you ada masalah terbakar. Dia akan ambil plasma juga untuk sembuh yang tu. Sama dengan yang ni. Jadi bila kita membangkitkan ada hope pasal vaksin tak ada. Ada hope untuk antibody. Jadi pemikiran mindset orang lain. 45 minit kemudian. Alhamdulillah hari ini dah selesai penerimaan plasma saya sebanyak 500 ml. Jadi boleh balik lah. Ruangan ini merupakan tempat penyimpanan bekalan darah dan plasma. Blood plasma freezer upright ini digunakan bagi proses penyimpanan konvalesen plasma yang telah didermakan oleh penderma. Fadila boleh datang sini, buka dan tunjukkanlah kat sini lah kita simpan. Setiap komponen darah mempunyai kaedah penyimpanan tersendiri. Bagi memastikan plasma tidak rosak, ia perlu disimpan di dalam peti sejuk ini dengan tahap suhu negatif 30 darjah Celsius. Bekalan plasma hanya akan disimpan selama 2 tahun sahaja dan setiap satu daripadanya akan dilabel mengikut tarikh ia diperolehi. Terdapat beberapa kajian di luar negara yang menunjukkan beberapa pesakit mendapat manfaat apabila diberi plasma daripada mereka yang telah sembuh daripada COVID-19. Ini kerana plasma tersebut mengandungi antibodi yang boleh bertindak balas terhadap virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 dan dengan yang demikian mungkin boleh membantu pesakit yang mengalami jangkitan.
Selaras saranan kerajaan untuk kekal di rumah masing-masing jika tiada urusan penting di luar, bahagian perkhidmatan farmasi telah menambah baik sistem yang mereka gunakan untuk pesakit datang mengambil ubat melalui kaunter pandu lalu atau penerimaan ubatan melalui pos. Ini ubat drive-thru. Di Hospital Putrajaya, selain kaunter pandu lalu, mereka turut menyediakan kaunter SMS Take and Go di mana pesakit perlu mengambil bekalan ubatan di kaunter khas. Manakala di bahagian lobi hospital pula, perkhidmatan yang dikenali sebagai Medibox disediakan untuk pesakit datang mengambil ubat-ubatan di dalam peti simpanan khas atau locker. Peratus penggunaan perkhidmatan oleh bahagian farmasi ini meningkat di waktu penguatkuasaan PKP. Di Eropah, COVID-19 merebak lebih pantas berbanding Malaysia. Di United Kingdom, lebih 240,000 pesakit didapati positif dan lebih 34,000 maut. Berusia 47 tahun, Muhammad Faisal Mat Saad dari Libung Tebal Pulau Pinang telah menetap di Edinburgh, Scotland, United Kingdom hampir 15 tahun. Dia dan keluarga juga terkesan dengan serangan pandemik. Mei lalu, Majalah 3 berkesempatan menemu bual bertanya khabar mereka bagi meneruskan kelangsungan hidup menghadapi situasi yang membimbangkan ini melalui panggilan video. MCO PKP dilaksanakan setakat ni macam mana tu? Ya, MCO setakat ni dia punya keadaan dia macam tadi saya cakap, sunyi, rata-rata semua tinggal di rumah. Jadi cuaca pun cantik sebab tak ada pencemaran. Lebih daripada itu, banyak juga binatang-binatang yang tak pernah nampak keluar masuk sampai ke kawasan perumahan pun banyak. Setakat ni apakah tindakan kerajaan di sana membendung pengawalan COVID-19 ni? Ya, kawalan oleh pihak kerajaan UK sekarang ni dalam masa COVID-19, ya, dia mewartakan MCO ya, bermula 23 hari bulan Mac, dan sejak pada itu kami kena mengikuti syarat-syarat MCO tadi itu, iaitu keluar hanya waktu perlu, sekolah, universiti dan banyak office kebanyakannya tutup. Jadi most of people are staying at home, tinggal di rumah. Dan kalau keluar, kena pastikan jarak sosial tu adalah 2 meter antara satu sama lain. Kalau kita pergi ke pasaraya pun ada diletakkan garisan-garisan 2 meter supaya kita berjarak di antara satu sama lain. Mulai 23 Mac, Britain turut mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan bagi menangani COVID-19. Okey, aktiviti harian yang saya buat sejak MCO dilancarkan di sini, saya banyak tinggal di rumah dan buat kerja-kerja rumah. Selain daripada itu, saya juga beriadah dengan saya mengayuh basikal saya lah. Macam anak-anak saya, dia orang yang nombor 1, nombor 2 tu di universiti dan dia orang sekarang ni waktu exam. Jadi walaupun MCO universiti tutup, dia orang tetap ada exam melalui online. Isteri saya memang sibuk dengan persiapan untuk berbuka dan bersahur. Selebih daripada itu, aktiviti yang kami bersama buat mungkin membantu saya buat gardening, tanam pokok. Jadi saya tanam pokok ni kat sini, saya cakap lah, saya sini memang ada tanam daun cenohom. Nak buat laksa. Tapi daun cenohom ni hanya boleh ditanam waktu sekarang lah, spring, musim bunga dan juga musim panas. Adakah di sana solat tarawih boleh diadakan di masjid? Okey. Sejak MCO dilancarkan 23 hari bulan Mac, kami tidak dibenarkan untuk mengadakan perhimpunan. Jadi solat berjemaah di masjid juga dikira sebagai berkumpulan. Jadi semua solat Jumaat, solat waktu dan solat tarawih di bulan Ramadan ni dibuat di rumah. Dalam masa MCO ni memang kami tak dibenarkan untuk pergi rumah ke rumah, okey, ataupun nak pergi berbuka di kedai pun tidak ada. Semua kedai-kedai makanan hanya dibuka untuk deliver.
bukan makan di sana. Jadi memang tak adalah, memang tak boleh buat. Seiring usaha menghentikan penularan jangkitan wabak COVID-19, semua pintu masuk utama bangunan-bangunan di bawah KKM menyediakan thermal scanner bagi menyukat suhu badan pekerja atau pelawat yang hadir. Jika terdapat individu yang bergejala, mereka tidak dibenarkan masuk dan akan dinasihati untuk menjalani proses saringan. Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Negara CPRC mula beroperasi sejak Mei 2007, agensi ini berperanan bagi menghadapi bencana, wabak, krisis dan kecemasan. Telah terlibat dalam banyak pengoperasian membabitkan kesihatan di Malaysia, kini CPRC memikul peranan menghadapi pandemik COVID-19. Jadi ini antara pentingnya ialah dari segi data yang kita kumpulkan ini, sebab data-data ini diperlukan bukan hanya untuk merancang, buat keputusan, tapi juga untuk merancang apakah tindakan selanjutnya yang kami perlu lakukan, termasuk penambahbaikan. Mula berkhidmat di CPRC sejak tahun 2013, Dr. Nurhayati Rosli telah dilantik sebagai pengarah bahagian kawalan penyakit sejak November 2018. Dalam keadaan genting ini, CPRC diibaratkan sebagai sistem saraf pusat untuk KKM. Dalam tempoh yang singkat, jumlah kes yang dilaporkan meningkat dengan mendadak. Ya, dan pada masa yang sama, kes kematian juga semakin meningkat. Apabila perkara ini, kejangkitan ini berlaku di peringkat global, antara challenging ialah untuk mendapatkan stockpile seperti PPE. Sebab dalam tempoh yang singkat, semua negara berebut untuk mendapatkan stockpile ini. Setiap tahun, setiap masa kita telah mantau kesediaan PPE, ubatan dan sebagainya, tetapi dalam tempoh sekarang ini, di mana kes bertambah dalam cara drastik, di mana kita lihat bahawa sejak hari ini kluster meningkat. Jadi keperluan ini meningkat dan kita terpaksa membuat perolehan dengan kadar segera. Dan bila membuat perolehan secara segera, di mana global juga menghadapi masalah yang sama. Dia menyebabkan terdapat sukaran untuk dapatkan bekalan dan juga betapa cepat nak bekalan. Di Malaysia, peningkatan kes secara mendadak pada penghujung Mac lalu menyebabkan penyusutan bekalan peralatan perlindungan diri atau PPE. Malah beberapa foto dan video yang tular memaparkan petugas barisan hadapan di hospital maupun di lapangan menyediakan PPE sendiri menggunakan plastik, mendapat perhatian dan maklum balas pengguna laman media sosial. Justru banyak pihak tampil secara sukarela berganding bahu menyediakan PPE untuk disumbangkan kepada petugas perubatan di seluruh negara. Jasa dan pengorbanan para frontliners sememangnya tidak diragui. Masa dan tenaga mereka diberikan selagi mana ia diperlukan. Dan sepanjang masa mereka bertugas, mereka diharuskan untuk memakai pakaian perlindungan keselamatan ataupun PPE bagi mengelak daripada terjangkit virus COVID-19. Dan Majalah 3 pada paparan kali ini akan membawa anda bersama dengan mereka, golongan para sukarelawan yang mana turut sama membantu mendukung usaha dan tenaga yang dikerahkan para frontliners dalam menyediakan pakaian perlindungan keselamatan PPE untuk kegunaan mereka sepanjang masa mereka bertugas. Demi menabur bakti kepada negara, Akmal Suryati Awang antara sukarelawan yang terlibat dalam penghasilan PPE. Berpengalaman selama lebih 20 tahun dalam dunia penghasilan kostum untuk filem dan komersial, Akmal serta beberapa sukarelawan lain mengerah tenaga dan masa untuk memproses fabrik yang digunakan bagi penghasilan PPE. Saya tengok TV, tengok benda ni kan, tengok nurse jahit baju dia orang sendiri. Kita rasa macam dia orang nak jaga pesakit lagi, lepas tu dia orang nak jahit lagi. Sedangkan kita ada kebolehan tu kan, kenapa kita tak tolong
kan. Saya cuba macam mana cara fikir kan. Kebetulan pula tiba-tiba nampak Dr. Mazwin post sedang mencari orang volunteer. Jadi saya terus kontak dia. Dan offer lah, saya boleh jahit, saya boleh potong dan saya ada workroom. Bahan yang diperolehi daripada pembekal akan dihantar ke bengkel ini bagi pemotongan mengikut pola standard PPE. Bagi menjimatkan masa serta memudahkan proses menjahit, bermula daripada sarung kepala dan kaki serta gaun, keseluruhan set PPE perlu dipotong mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Mulanya dia orang potong sendiri-sendiri tukang jahit kan. Saya rasa benda tu macam akan buang masa dan lambat lagi, dan kita amat perlu benda ni dengan cepat kan. Jadi saya offer, saya kata okey biar saya potong, and then dia orang concentrate jahit sahaja. Kita akan potong siap daripada kain, daripada getah dia. Jadi tukang jahit tak payah nak fikir nak potong. Jadi benda tu cepatlah kita boleh siapkan. Bengkel ini juga menjadi pusat transit untuk mengumpul PPE yang telah siap dijahit sebelum dibawa ke pusat pengumpulan. Fabrik yang telah siap dipotong pula akan dihantar kepada sukarelawan terlibat di sekitar Lembah Kelang. Perjalanan kru Majalah 3 untuk melihat proses penghasilan PPE ini telah membawa kami berjumpa dengan Ziton Ismail atau lebih mesra disapa sebagai Yong. Bekerjaya sebagai seorang tukang urut tradisional, dia turut terpanggil untuk menjadi sukarelawan. Berbekalkan asas menjahit sulam, Yong bermula dengan menjahit sarung pelindung kepala secara jahitan tangan. So Mak Yong ni boring. Kata apa nak buat. So kita boleh menjahit kan. Lepas tu duduk tengok orang mau kat sana sini duduk menjahit ni kan. Tu telefon aku mah. Tanya dia, ada tak yang nak dijahit? Yong tengah free. So dia hantar. Tu yang Yong jahit tu. So jahit tu pula Yong tak tengok dia punya instruction. Video yang dia hantar sampai habis. Tu yang jahit tangan, boleh jahit tangan tu sebab dia fikir macam mana dia orang buat ni, kata. Mula-mula dah putus asa dah kan. Kata alamak, bila nak siap ni? Dia bagi 50. Bila lah nak siap dia kalau macam tu kan. Fikir-fikir kan. Try lah buat dulu satu. Buat dulu tengok jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa kali cubaan dan tunjuk ajar, Yong akhirnya berjaya mempelajari teknik yang betul dan mudah untuk menjahit PPE menggunakan mesin jahit. Mana ada mampu nak beli? Ya. Selain di rumah, Yong turut menjadi sukarelawan menjahit PPE di Persatuan Mencegah Dadah Malaysia bersama ahli Biro Wanita, Keluarga dan penawar pemadam yang lain. Bagi mematuhi amalan penjarakan sosial, sebuah dewan dijadikan pusat menempatkan para sukarelawan. Aktiviti menjahit di sini dibahagikan mengikut bahagian PPE, manakala Yong dan dua lagi rakan merangkumi keseluruhan PPE. Tugas yang dekat sini all-rounder. Dia orang ke sana jahit satu part. Kami ni banyak, kita ambil kita buat. Tak kisah mana-mana part, yang buat semua. Kita tak kira berapa. Kita jahit je. Kita penat, kita rehat kejap. Solat, berhenti sekejap. Bagi menghadkan pergerakan, sukarelawan disaran untuk menetap di sini selama 3 hari 2 malam sebelum dibenarkan bercuti selama 1 hari. Bulan Ramadan pula tidak menjadi isu. Mereka juga akan berbuka dan bersahur bersama walaupun terpaksa meninggalkan keluarga di rumah. Sukarelawan kita ni adalah sukarelawan yang cukup komited dengan kerja buat mereka. Seperti juga bagaimana kerja asal mereka sebagai pemadam, NGO pemadam, iaitu menjaga anak-anak yang terlibat dengan kes-kes dadah. Cara menjahit PPE ini adalah satu kebiasaan bagi mereka. Mereka sanggup meninggalkan keluarga, meninggalkan suami mereka, meninggalkan anak mereka dan bermalam di sini untuk sama-sama membantu kerajaan Malaysia, khusus Kementerian Kesihatan dan Hospital Kuala Lumpur. Sejak bermulanya projek ini April lalu, lebih 1,000 helai PPE telah disumbangkan kepada HKL selain Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM.
kepada semua sukarelawan, kita biar kita buat kerja, kita membantu ni kena ikhlas. Sebab Allah aja yang balas. Sebab kita berkhidmat untuk negara. Kan? Kita tak mampu nak buat kerja macam doktor. Doktor dengan nurse lagi kesian. Macam kita ni, kita alhamdulillah kita membantu dari segi buat baju PPE ni untuk diorang guna. Kan? Sebab ini memang keperluan diorang kan. Diorang rasa bersyukurlah dapat juga membantu. Sungguh pun sikit dengan ikhlas demi negara kita. Kan? Di Bangi, sebuah klinik dijadikan pusat pengumpulan PPE hasil sumbangan sukarelawan daripada projek jahit PPE yang diusahakan oleh Badan Bukan Kerajaan NGO Medical Mythbusters Malaysia. Memasuki fasa ke-6, kes COVID-19 semakin berkurangan. Tapi dari segi PPE itu sendiri, saya tak rasa ianya tidak perlu diberhentikan. Sebab walaupun selepas ini, katakanlah ada PKP sekalipun, penggunaan PPE masih diteruskan. Sebab pesakit yang datang kat kita, masih lagi kita perlu menggunakan PPE buat masa sekarang dan sampai satu masa yang kita pun tak tahu bila. Selagi vaksin bagi menangani virus corona belum ditemui, tiada kepastian yang mampu menghentikan kerisauan dunia. Namun, sokongan seluruh rakyat Malaysia buat petugas barisan hadapan tidak akan terhenti. Mereka yang berada di hadapan frontliner memang sangat bertungkul sumus melakukan sampling, screening dan sebagainya. Teruskan usaha kalian di sana. Apa yang kami dapat bantu, kami akan bantu di belakang kalian. Hashtag yang selalu dalam grup kami letakkan adalah frontliner never be alone. So, you all go all out, we all support you all. Mungkin orang tak nampak apa yang projek ni buat yang melibatkan ramai orang. Ini bukan cerita M3 membantu frontliner. Ini adalah cerita tentang kita semua meletakkan peranan kita untuk membantu negara kita sendiri. Selain NGO ini, turut terlibat dalam projek jahit PPE adalah Imam Response and Relief Team atau IMARET. Pengurusan data keperluan PPE oleh pihak hospital serta logistik adalah tertakluk di bawah seliaan mereka. Setakat ini, pasukan IMARET telah menghantar sebanyak 2.4 juta bekalan ke semua negeri di seluruh Malaysia melibatkan perjalanan darat, laut dan udara. Ia merupakan satu kebanggaan buat mereka kerana secara tidak langsung dapat mendukung usaha dan tenaga yang dicurahkan oleh para petugas barisan hadapan. Perhargaan dan terima kasih tak terhingga kepada frontliners of course. Tak kisahlah di hospital, di jalan raya, jaga roadblock, di sempadan dan sebagainya, kita hanya boleh membantu dengan menambah PPE dan peralatan untuk diorang bekerja. Tapi dioranglah sebenarnya yang berhadapan dengan bahaya dan kita kena berterima kasih kepada frontliner yang bertugas setiap hari sehingga hari ini. Walau kerajaan telah mengambil langkah yang tepat dengan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan demi membendung penularan jangkitan COVID-19, ia tetap memberikan kesan kepada emosi setengah individu. Justru talian sokongan psikososial diwujudkan di bawah kolaborasi KKM dan Mercy Malaysia. Dibayangkan pada peringkat awal sehingga sekarang ini kita telah menerima banyak sangat panggilan, terutama apabila kita kerajaan telah membuat perintah PKP dan sekarang inilah bersyarat. Selalunya mereka akan buat panggilan pada kami sebab kami akan ada menyediakan kaunselor-kaunselor dan juga pakar psikiatris yang akan kami rujuk sekiranya mereka memerlukan ini. Dan apabila mereka sedih, kita terpaksa sabar. Kita pun juga merasailah bagaimana mereka merasa kesukaran di saat ini. Kadang-kadang mereka hadapi masalah keluarga ataupun masalah kesihatan dan sebagainya. Dan kami cuba berupaya untuk membantu mereka supaya mereka merasa kurang rasa kesedihan tersebut, tidak panik dan sebagainya atau anxiety.
Mula beroperasi sejak 25 Mac, 7 hari selepas pelaksanaan PKP, secara purata mereka menerima hampir 80 ke 100 aduan setiap hari dan jumlah ini meningkat ke hampir 200 aduan ketika pelaksanaan PKP fasa keempat. Kini jumlah aduan menunjukkan penurunan selepas PKPB dikuatkuasakan. Perbezaan panggilan yang diterima ketika bulan Ramadan ni ataupun dengan yang sebelum Ramadan? Okay, MKN blast kami punya nombor ni, talian sokongan psikososial pada awal pertengahan April. Sebelum tu memang kami dapat panggilan ataupun kes dalam lingkungan 2 digit sajalah. 12 ke kan, 16, 20 macam tu. Tapi apabila MKN blast kami punya talian ni, selepas itu mendadak-dadak naik. Beratus-ratus, 3 angka lah kan. Dan kemudian selepas sekarang ni, bila dah Ramadan, dah masuk PKP keempat tu, PKP fasa 4 itu, kes-kes yang kami terima sudah mula berkurangan kepada kes-kes yang lebih jenuin, yang kami sebenarnya kita nak kes yang macam itulah. Lebih mana mereka perlukan intervensi. Intervensi yang mana daripada segi emosi mereka, kalau telefon-telefon tu menangis dah. Sekarang ni bukan menangis sebab tak ada makanan, tapi menangis kerana emosi yang tertekan. Ketika penggambaran sedang berlangsung, mereka menerima satu lagi panggilan dan dijawab oleh Zainab. Balai polis paling dekat sekali dekat mana makcik? Sini. Kalau makcik seorang-seorang dengan dia, sekarang dia tengah betul. Makcik boleh kawal dia ke? Tak boleh makcik. Bahaya kat makcik nanti. Okay, sekarang cuba tarik nafas. Tarik nafas kejap. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas dengan hidung. Hembus dengan balik mulut. Tarik nafas. Hembus. Sekali lagi. Tarik nafas. Hembus. Tapi kena ingat, dia itu orang lain. Jangan hancurkan diri sendiri. Malam 1 Ramadan 1441 Hijrah. Kehadiran Ramadan tahun ini sudah pastinya memberi 1001 pengalaman buat kita semua, tidak terkecuali petugas barisan hadapan yang telah berkorban memerangi wabak COVID-19. Di kesempatan ini, Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia, mengambil inisiatif melawat petugas di Wad Kecemasan dan Trauma Hospital Kajang. Kita mempunyai pasukan kesihatan atau pengamal perubatan serta frontliners yang begitu berdedikasi, bersungguh-sungguh dalam menghadapi cabaran COVID-19. Sebab itu mereka ini bukan sahaja memahami dan juga mengetahui COVID-19 punya keadaan dari masa ke semasa, tetapi mereka juga sebenarnya berani berdepan dengan COVID-19 ni di mana juga dalam negara kita. Dan Malaysia dianggap negara yang terbaik kerana recovery, kadar ataupun penyembuhan tu tinggi. Setakat yang saya tahu, kita telah pun hampir sampai 70% kadar penyembuhan kepada semua penyakit COVID yang ada dalam negara kita. Sini dapat tak telefon? Saban hari, para petugas di sini menjadi tumpuan media dan seluruh rakyat Malaysia bagi mendapatkan kemaskini fakta berkaitan jangkitan COVID-19. Semenjak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967, Pejabat Menteri Kesihatan tidak pernah sunyi daripada pelbagai persediaan untuk terus memberi perkhidmatan dalam pelbagai sektor membabitkan kesihatan. Lazimnya setiap pagi mereka akan bersedia untuk taklimat ringkas kepada Menteri Kesihatan sebelum meneruskan agenda harian. Datuk Seri Dr. Adham Baba telah mengangkat sumpah sebagai Menteri Kesihatan pada 10 Mac 2020, sehari sebelum Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik. Sejak itu, usaha tanpa henti terus dilaksanakan dari semasa ke semasa, termasuklah menasihati kerajaan untuk menguatkuasakan PKP demi menghentikan penularan jangkitan wabak COVID-19. Jalan juga belum lepas. 5.
Sehingga kini wabak kita telah pun di peringkat recovery ya. Walaupun kita telah pun melalui gelombang pertama yang telah pun berakhir pada bulan Februari, tetapi dengan adanya kes yang baru daripada beberapa kluster yang baru, maka kita dapati gelombang kedua telah pun terus menular pada hari ini. Walaupun sehingga kini kita telah pun berjaya membendung penularan wabak COVID-19 dengan kaedah yang sangat tepat iaitu kita mengadakan satu yang dipanggil stay home ataupun duduk di rumah. Selain duduk di rumah dengan patuh, kita sebenarnya dapat mengurangkan transmisi ataupun jangkitan COVID-19. Sejak negara dilanda badai COVID-19, lebih RM1 bilion telah diperuntukkan untuk membantu para petugas barisan hadapan untuk memerangi wabak ini. 1 Mei 2020, hari ini Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerima sejumlah sumbangan daripada sebuah institusi bank dari China. Ia sebagai simbolik komitmen dan sokongan di antara dua buah negara untuk menghapuskan penularan jangkitan COVID-19. Kesemua sumbangan yang telah diterima KKM disalurkan bagi membeli alat-alat kelengkapan perubatan seperti ventilator, ubat-ubatan dan keperluan perubatan yang lain. Kes kematian ke-24 iaitu kes 1056 adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 35 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan ke Bandung, Indonesia. Beliau dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 18 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 26 Mac 2020 jam 9.30 malam. Tanggal 18 Mac lalu, bermula episod hitam dalam diari kehidupan Aiza Shazira Shahak. Suaminya, Inspektor Fairuz Sabrun, dikejarkan ke hospital kerana menyangkakan dijangkiti demam denggi. Namun pada keesokan harinya, suaminya sempat memaklumkan Aiza bahawa dia mungkin tidak dapat hidup lebih lama kerana disahkan positif COVID-19. Pada 19 hari bulan tu, arwah suami hantar WhatsApp kat saya. Dia kata, you jaga diri, abang minta maaf, kata dia, abang disahkan positif COVID. Jadi dia masuk dekat dalam WhatsApp family, dia kata, mak dengan abah, tolong jaga Aiza. Saya duka cita dimaklumkan, saya sakit COVID. Walau macam mana sekalipun, saya minta maaf kepada semua orang dan saya akan cuba harungi ujian ni. Saya reda Allah bagi ujian COVID ni pada saya. Sebab kami duk cerita-cerita pasal COVID ni dekat TV, cerita apa simptom-simptom macam mana kan, tiba-tiba dia disahkan COVID. Kemudian pada 19 hari bulan tu, pernafasan dia makin teruk. Doktor kata perlu dikomakan. Memandangkan jangkitan yang semakin serius sehingga menyerang paru-parunya, Inspektor Fairuz terpaksa dikomakan. Tambah meruntun jiwa, suaminya sempat meminta Aiza untuk berkongsi potongan doa yang boleh diamalkan ketika sedang bertarung dengan wabak ini. Saya tak tidur, dah 3 malam tu saya tak tidur. Patutlah saya bercakap ni. Yang nanti hantar doa-doa untuk lawan penyakit doa semangat untuk abang boleh baca sepanjang malam. Hantar doa macam-macam surah Al-Quran. Baca doa-doa surah Al-Quran gitu. Tu saya kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika arwah suami masih koma, doktor memang ada call lah. 1 hari 2 kali, pagi dengan petang. So dia bagi tahu puan sekarang kuman COVID suami puan dah masuk ke belah paru-paru. Jadi kita harap puan bersabar dan teruskan berdoa. Jadi setiap hari tu saya memang berdoa, saya me time dengan Allah. Saya kata, ya Allah, aku bicara dengan kau, ya Allah, aku merintih, ya Allah. Kalau ini yang kau mahu, ya Allah, kau tolonglah selamatkan suami aku, ya Allah. Setiap hari aku akan bagi semangat kat dia. Selama suaminya berada di dalam unit rawatan rapi ICU, Aiza cuba menghubunginya menerusi aplikasi WhatsApp namun masih sepi tanpa berita. 6 hari kemudian, suaminya disahkan meninggal dunia. Dunia terasa gelap. Rasa ralat menghimpit jiwa kerana bukan sahaja tidak dapat menemani suami tersayang hingga ke nafas terakhir, malah tidak dapat menjenguk ketika suaminya ditempatkan di dalam liang lahat. Pada 26 hari bulan, saya rasa dunia saya memang dah berkecai, hancur luluh hati saya. Sebab masa tu, doktor cakap, puan, kami nak bagi tahu kat puan, puan perlu bersedia dengan segala kemungkinan. Masa tu pagi lagi lah, hari Khamis.
Lepas tu telefon lagi tengah hari. Tangan saya setiap kali nak angkat telefon daripada ICU HKL, tangan saya menggeletar, menggigil. Saya kata, ya Allah, tak boleh angkat. Tapi nak tahu juga macam mana keadaan suami saya. Lepas tu doktor kata, Puan, suami Puan sangat kritikal. Jam 9.30 malam, satu hari dan tarikh yang tak akan saya lupakan sampai bila-bila, bila doktor telefon, Puan, kami minta maaf. Kami tak dapat selamatkan suami Puan dan suami Puan telah menghembuskan nafas yang terakhir. Masa tu handphone saya jatuh. Saya kata saya jatuh kat sebelah katil. Saya tak tahu nak buat apa lagi. Saya kata, doktor tolong izinkan saya datang dekat ward ICU. Saya boleh datang sekarang untuk iring suami saya, untuk cium tangan dia, untuk cium jenazah dia. Tolong doktor. Tak boleh, dia kata. Puan dalam risiko sebab Puan pun di kuarantin. Kita tak tahu jaringan Puan sama ada Puan positif atau negatif. Jadi masa tu memang saya rasa, ya Allah, ujian apalah ya Allah yang Engkau nak bagi pada aku. Ya Allah, aku sabar, aku reda, tapi tolonglah aku nak tengok suami aku buat kali terakhir. Sebab aku tak sangka tiba-tiba dalam masa yang sama 6 hari dekat ICU tiba-tiba terus meninggal. Jadi saya cakap dengan doktor, hinanya saya, doktor, berdosanya saya seorang isteri tak dapat temankan suami saya. Dia kata, Puan, ini sakit lain Puan, ni wabak. Puan kena faham. 4 hari berlalu, Aiza masih tidak dapat menahan kesedihan. Namun perkabaran baharu pula yang diterima. Aiza juga disahkan positif COVID-19. Bagai jatuh ditimpa tangga, dugaan ini terpaksa ditelan, apatah lagi dia terpaksa duduk di hospital selama 10 hari dan dikuarantin 28 hari di pusat pemantauan. Saya tak lupa lagi masa hari pertama saya masuk hospital dekat ward HKL. Saya menggigil seluruh badan sebab saya tak pernah masuk hospital dan tiba-tiba masuk hospital dengan sakit COVID. Saya di tingkat 4, bila kat bawah saya dengar bunyi ambulans. Saya rasa trauma sangat sebab arwah suami naik ambulans, boleh pegang sendiri air ni drip water tu, sihat. Lepas tu saya rasa, ya Allah, ya Tuhanku, tak boleh tidur malam. Darah naik, hari pertama darah naik sampai 180. Saya tak boleh terima hakikat yang sebenarnya saya sakit. Pengalaman menjadi salah seorang pesakit COVID-19 banyak mengajar Aiza erti kehidupan sebenar. Jika sebelum ini dia bergantung sepenuhnya pada Allahyarham suami, kini Aiza harus bangkit meneruskan perniagaan jualan kuih raya miliknya bersendirian. Di usia 34 tahun, Aiza tekad meneruskan kehidupan yang masih tersisa. Pandemik COVID-19 ternyata memberi kesan dan perubahan dalam segenap aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Ia termasuklah tata cara pengurusan jenazah pesakit COVID-19 yang beragama Islam. Berlainan dengan norma biasa, pengurusan jenazah pesakit COVID-19 perlu mengikuti prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan. Difahamkan jenazah pesakit COVID-19 berpotensi memindahkan virus corona kepada pihak yang menguruskan jenazah. Justru kesemua petugas mahupun ahli keluarga yang terlibat menguruskan jenazah diwajibkan memakai PPE sebagai langkah perlindungan. Di Institut Perubatan Forensik Negara IPFN, Hospital Kuala Lumpur HKL, pengurusan jenazah pesakit COVID-19 yang beragama Islam dibantu oleh petugas daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Cabarannya berbeza, ya. Kita terpaksa menambahkan SOP dan cara kerja, susun atur, persediaan awal dan beberapa lagi tata cara yang kita perlu ikuti dengan dapat arahan daripada IK, Inspektor Kesihatan di HKL, bagaimana kami nak mengendalikan mayat ini. Sejak 16 Mac, Hisham Muhammad Nordin, 46 tahun, antara petugas di IPFN yang telah menguruskan 16 jenazah disahkan dijangkiti COVID-19. Tanpa proses memandikan dan mengkafankan jenazah.
Ia diganti dengan proses tayamum di atas lapisan beg mayat yang membaluti jenazah. Tayamum akan dimulakan di bahagian muka jenazah sebelum disusuli kawasan tangan kanan dan kiri. Hukum pengurusan jenazah Muslim ini diaplikasi berdasarkan muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan berkaitan pengurusan mayat pesakit Ebola pada Februari 2015. Usai proses tayamum, jenazah akan terus disolatkan di situ oleh para petugas yang menguruskannya. Rasa risau tu memang ada sebab walaupun kami tahu kami telah mengikuti semua langkah-langkah dan prosedur yang telah ditetapkan, iaitu mayat yang positif COVID ini kami letak dalam 2 layer body bag, tapi kami harus memastikan langkah-langkah ini berjaya untuk mengelakkan jangkitan ni, jangkitan kuman ni yang kita tak tahu sama ada di luar ataupun daripada sekitar akan menjangkit pada kaki tangan kami, waris yang ada dan pengurus jenazah, termasuklah staf jawi yang menguruskan tayamum. Dalam keadaan normal, para petugas daripada jawi juga telah berpengalaman menguruskan jenazah berisiko seperti penghidap HIV atau yang ketiadaan waris. Namun berbeza dalam situasi pandemik ini, mereka perlu lebih berhati-hati dan memastikan segala pelaksanaan prosedur operasi standard dipatuhi. Pihak pengurusan jawi sentiasa berusaha untuk memastikan kesemua petugas mereka berada dalam kesihatan yang mantap, baik dari segi fizikal maupun emosi. Jadi bila mengurus jenazah COVID-19 ini, saya rasakan bahawa itu adalah satu pengalaman yang baru kepada kami dan juga pasukan kita, di mana pengurusan jenazah COVID-19 ini mereka perlu bersedia 24 jam. Pernah satu ketika kita membangunkan petugas kita di waktu malam kerana kita diminta untuk menguruskan dalam waktu yang serta-merta. Dan kita mempunyai 2 tim. Tim yang pertama ialah di hospital di mana jenazah itu telah pun disahkan meninggal kerana COVID-19. Tim yang kedua pula adalah di tanah perkuburan Islam, Raudatul Sakinah, di mana kedua-dua tim ini saling membantu dan akan dibantu oleh tim daripada pejabat kesihatan daerah dan juga hospital yang berkaitan. Dalam situasi pandemik ini, Jawi telah menggerakkan 53 petugas daripada jabatan ini dan JAKIM untuk membantu dalam proses pengurusan jenazah pesakit COVID-19. Separuh daripada mereka ditugaskan di bahagian hospital, manakala sebahagian lagi perlu menguruskan proses di tanah perkuburan secara bergilir-gilir. Orang sini urungkan. Tidak seperti kelaziman, hanya 4 orang petugas termasuk waris sahaja yang dibenarkan terlibat sama dalam pengurusan jenazah keluarga mereka yang telah pergi buat selamanya. Pejabat kesihatan daerah akan sampai terlebih dahulu untuk memakaikan kami dengan suit PPE. Jadi saya bersama dengan pasukan saya seramai 3 orang penggali kubur yang khas bertugas untuk pengurusan jenazah COVID-19 ini akan memakai suit PPE dengan taklimat dan pemantauan daripada pejabat kesihatan daerah. Jadi selepas kami selesai memakai suit PPE, maka jenazah pun akan tiba bersama dengan waris, dan waris pun akan ada yang memakai suit PPE membantu kami
menguruskan pengebumian jenazah. Proses pengebumian perlu dilakukan dengan kadar segera. Setelah selesai pengebumian, permukaan kubur akan disembur dengan cecair khas untuk proses disinfeksi. Tiada bacaan talqin, tiada sanak saudara mahupun rakan taulan yang mengiringi pemergian ke negeri abadi. Hanya potongan doa dititipkan kepada yang telah pergi. Kini kita telah bersedia untuk memulakan pendekatan ketiga, iaitu membuka semula aktiviti ekonomi di seluruh negara secara terkawal dan berhati-hati. Dengan ini, kerajaan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB. Sebahagian besar daripada aktiviti ekonomi dan sosial akan dibenarkan, kecuali beberapa aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai dan mendedahkan orang awam kepada risiko jangkitan wabak COVID-19 yang masih tidak dibenarkan. Sejak gelombang kedua COVID-19 melanda Malaysia pada 27 Februari lalu, sidang media oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan bersiaran secara langsung setiap hari bagi memberi kenyataan terkini berkaitan pandemik ini. Antara tulang belakang dalam persediaan sidang media KKM, pasukan Dr. Nur Hayati juga tidak terlepas daripada momen menyedihkan dalam peperangan menentang wabak COVID-19. Pada satu peringkat tu berlaku kematian lah ya. Dia melibatkan keluarga, ahli keluarga kepada staf bukan staf ni petugas. Jadi apabila bertugas, beliau tidak dapat melawat ahli keluarga rapat mereka lah. So kita pun terasa emosi lah sebab situasi ni agak sukar lah. Kalau saya pun mungkin saya akan agak sedih lah pada masa itu. Tapi beliau dapat menghadapi situasi ni. Dia bertugas, dia biasa dan kita cuba bagi kaunseling kepada dia dan dapat memahami situasi ni. Begitu juga apabila tengok di lapangan apabila ahli keluarga masing-masing meninggal dunia, mereka tidak dapat berjumpa ahli keluarga mereka pada saat akhir. Selalunya apabila ahli keluarga meninggal dunia, kita akan memandikan ataupun bersama jenazah. Tapi dalam situasi ini, di mana kita tidak dapat, mereka tidak dapat bersama keluarga disebabkan oleh takut dikhawatiri dapat menjangkiti, mereka tidak bersama. Jadi mungkin mereka akan melihat ahli keluarga dah jauh ataupun melalui video conference dan sebagainya. So kita dapat rasai bagaimana sedihnya mereka lah, dan kita boleh rasa apabila kita lihat dan mereka ceritakan perkara ini, kita pun terasa dalam hati kita yang paling sama. Sementara itu, CPRC Perkhidmatan Hospital di bawah seliaan Datuk Dr. Rohaizat Yon, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan, menjadi pusat penyelarasan perkhidmatan hospital untuk semua bentuk krisis pada masa akan datang. Termasuklah memantau penggunaan katil hospital COVID-19, katil ICU serta pusat rawatan atau kuarantin berisiko rendah seluruh negara dalam waktu ini. Di sebalik pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 4 Mei lalu, pelbagai reaksi dan maklum balas diterima daripada segenap lapisan masyarakat. Ada yang bersyukur, tidak kurang juga yang membantah. Walau peperangan menentang COVID-19 ini belum berakhir, sesuatu perlu dilakukan demi menjana kembali sektor ekonomi di dalam negara. 3 tahun bergelar pengusaha restoran, Mioran berusia 35 tahun ini antara yang menyambut baik pelaksanaan PKPB. Perasaan saya sebagai seorang usahawan, apabila kerajaan telah mewawarkan bahawasanya sektor F&B ini ataupun sektor restoran ini boleh menerima pelanggan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Sangat-sangat bersyukur kerana ianya saya percaya sedikit dapat membantu kami usahawan di dalam bidang F&B ini mengurangkan kerugian dan juga mengekalkan perniagaan di kala tahap kritikal ini.
Antara syarat yang perlu dipatuhi untuk kembali beroperasi, pengusaha-pengusaha restoran perlu menyusun meja dalam jarak sekurang-kurangnya 2 meter dan terhad kepada beberapa orang sahaja bergantung kepada saiz meja. Mereka juga perlu mengambil data pelanggan seperti nama, nombor telefon dan suhu badan untuk rekod. Di samping itu, sektor pengangkutan awam juga turut perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP untuk kembali beroperasi. Selain penjarakan sosial, suhu badan setiap penumpang akan diperiksa dan jumlah penumpang di dalam setiap gerabak juga perlu diminimalkan bergantung kepada ruang yang ada. Rata-rata umat Islam negara ini memanjatkan kesyukuran apabila beberapa masjid dan surau yang terpilih di bawah zon hijau COVID-19 dibenar menunaikan solat Jumaat dan solat fardu secara berjemaah mulai 15 Mei 2020. Antara SOP yang diberi penekanan adalah bilangan jemaah minimum 3 orang tidak termasuk imam serta tidak melebihi 30 orang. Selain menjaga kebersihan diri, ia antara norma baharu yang diterapkan dalam usaha membendung penularan jangkitan wabak ini. Kita perlu berlapang dada dan menerima hakikat bahawa ia merupakan langkah terbaik bagi menghentikan pandemik COVID-19. Sambutan Syawal kali ini mungkin berbeza dari tahun-tahun terdahulu. Namun, seluruh rakyat Malaysia perlu berganding bahu berjihad bersama wira barisan hadapan agar kita mampu kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala demi kebaikan bersama. Kita mesti menang! Kita mesti menang! Kita mesti menang! Kita mesti menang!